Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita lagi dalam kuliah fiqh hadis berdasarkan kepada buku fiqh hadis. Memahami hadis tidak semudah sahih itu Dr. Umar Muhammad Nur, pensyarah di USM Pulau Pinang. Baik, buku ini buku yang diterbitkan oleh Telaga Biru yang ada pada tangan saya ini, terbitan Telaga Biru Sendirian Berhad, pada tahun cetakan pertama Julai 2017. Mungkin ada cetakan yang lebih kemudian lah itu. Baik, sebagai ulangan, mungkin juga sebagai ingatan bersama ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, buku ini ada 5 bab. Ada 5 bab. Bab yang pertama menyentuh tentang akidah dengan ada berapa? 8 tajuk. Bab yang kedua tentang kenabian, ada 6 tajuk. Bab yang ketiga tentang ibadah, ada banyak tajuk. Juga di dalam bab yang ketiga merupakan tajuk yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tajuk yang ke-8. Baik, dan bab yang keempat tentang muamalat, ada 4 tajuk, dan tajuk yang terakhir, yang kelima, diberi nama tajuk umum. Ada berapa? 5, ada 10, 11 tajuk. Baik, jadi kita masuk kepada perbincangan kita, dan buku ini disusun berdasarkan kepada konsep Q&A, soal jawab. Baik, malam ini kita bincangkan berkenaan dengan kunut subuh. Kunut subuh ni kalau tuan-tuan dan puan-puan hadirat sidang hadirin dan hadirat sekalian yang mengikuti perbincangan, kita akan dapati bahawa ada polemik kan, ataupun perbincangan tentang kunut subuh ini dia tidak ada gerak ke? Nampak. Gerak? Ya. Okey. Okey, soalan pertama. Jadi orang yang bertanya ini dia kata dia ada dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut subuh hingga wafat. Adalah hadis yang dhaif. Dan adalah hadis yang dhaif. Okey, mohon penjelasan. Baik, isu dia punya keywordnya adalah pertama kunut subuh, yang kedua hadis. Okey, mohon penjelasan. Kata penyusun ataupun penulis ini, okey, saya percaya hadis yang dimaksudkan ini adalah hadis riwayat daripada Abu Ja'far Al-Razi, Isa bin Mahad min alif ha alif nun ma Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang bawah ni. Yang bawah ni tuan-tuan ya. Bawah ni bahawa kata Anas bin Malik, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Jadi mazala Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Sentiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkunut pada solat fajar, yakni pada solat subuh, hatta sehingga faraqad dunya, dia berpisah dengan dunia. Maknanya sehingga meninggal dunia. Jadi kita faham bahawa hadis ini menyebutkan tentang Nabi berkunut pada solat subuh sehingga Nabi wafat. Baik. Ada satu riwayat yang lain, kalau dicari riwayat ini dia ada banyak lah ya.
sallama qanata syahra yad'u alaihim thumma tarakahu wa amma fi subhi. Ini panjang ceritalah, dia ambil yang ni. Baik, bahawa Nabi berkunut sebulan mendoakan ke atas mereka. Atas mereka ni ada ceritalah kan, kalau saya kira mungkin tuan-tuan dan puan-puan sekalian pun ada yang maklum kisah bagaimana pembantaian oleh golongan musyrikin terhadap 70 orang tuk guru lah, saya panggil tuk guru kan, mana sahabat yang dihantar oleh Rasulullah ke kawasan kampung-kampung lah untuk mengajar masyarakat di sana akad Al-Quran. Baik, summa tarakahu. Kemudian Nabi tinggalkan doa kunut subuh tersebut selama sebulan tu. Dan yang Nabi buat sebulan, kemudian Nabi tinggalkan. Wa amma fi subhi, adapun pada solat subuh falam yazal. Jadi Nabi sentiasa berkunut hatta faraqa dunia, sehingga Nabi mati. Hadis ini disahihkan oleh empunya kepada kitab Mustadrak Al-Hakim dan juga Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, yang sahih. Walaupun di sini dikatakan dhaif kan. Jadi ada ulama yang mensahihkannya seperti dua nama ni, dan juga dihasankan oleh Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah. Baik, kebanyakan ahli hadis mendhaifkan hadis ini. Sebab apa? Sebab ada perawi, bila kita belajar tentang bagaimana nak menilai suatu hadis, kan dua perkara ada. Pertama dari sudut sanad, yang kedua dari sudut matan. Kan, dari sudut sanad artinya kalau kita sendiri pun lah, kalau kita penuntut dalam bidang hadis, jadi yang saya belajar sendiri pun di Al-Azhar dulu pun, masuk tahun 3 takhasus perkhususan, tahun 1, tahun 2 belajar umum, tahun 3 mula kepada perkhusus belajar tahun 3 dan tahun 4 Dr. Abdul Mawjud Muhammad Abdul Latif. Jadi dia bawa masuk library, suruh buat satu-satu. Bayangkan tuan-tuan, tahun 90 belum ada, kita pun komputer pun tak ada zaman tu. Adalah yang pejabat punya tak, dan bahas ataupun assignment tulis tangan. Dan masuk library, buku-buku ni yang bau pun semacam. Mula-mula masuk, betul lah, bau pun semacam. Tapi nak macam mana demi nak belajar. Jadi diajarkan satu-satu menggunakan keadaan apa dia, istiqra' wa tatabbu', iaitu belek selai-selai. Ini bahasa mudah lah, belek selai-selai. Istiqra' wa tatabbu' maknanya ambil buku, katakan okey buku mana ataupun kitab mana, Muwatta' Imam Malik, ataupun juga Sahih Bukhari. Kan? Jadi pada tahap begitulah contohnya. Baik. Okey, lalu jumpa, okey, buat keluar step dia punya rangkaian hadis tadi, perawi ni. Tabaqat sekian, sehinggalah kami dapat menghasilkan satu keputusan hadis yang diberikan oleh guru kami itu untuk cari, misal kata hadis innamal a'mal binniyat, hadis macam-macam lah, statusnya begini, hadis yang sahih sebab apa begini, kalau hadis yang dhaif sebab apa begini, kena bawa mari belakang. Kan, kena present depan dia. Baik, jadi antara penyakit yang ada dalam hadis yang kita bincangkan pada malam ini ialah ada antaranya perawi Abu Ja'far Ar-Razi. Nama dia adalah Isa bin Mahan, min alif kha alif nun, dan didhaifkan oleh Ali Al-Madini, Imam Ahmad bin Hanbal, Zur'ah dan sebagainya lah. Ibnu Hibban Abu Ja'far Ar-Razi ni bertafarruq. Tafarruq maknanya riwayat secara bersendirian, fardun kan, secara bersendirian dengan hadis-hadis yang mungkar daripada tokoh-tokoh yang masyhur. Baik. Ada beberapa riwayat lain juga menyebutkan benda yang sama. Antaranya ialah riwayat daripada Ismail bin Muslim.
Riwayat daripada Ismail bin Muslim dan Amru bin Ubaid daripada Al-Hasan. Kalau dalam buku ni muka surat 96. Bagi yang ada buku muka surat 96. Cuma dalam buku ni bila saya tengok sikit lah, biasalah dia kadang-kadang dari sudut penulisan, misalnya Sahih Bukhari, saya pun tambah Al-Bukhari. Begitu juga yang ni pun Al-Hasan kan, sebab dalam buku ditulis dengan alif lam, jadi bagi saya lah Mughirah kan, kita tak tulis Mughirah walaupun maksudnya sama tapi nama disebutkan sebegitu. Di sini pun sama, Al-Hasan maknanya Hasan mana? Hasan mana ni? Hasan Hussein ke Hasan mana? Baik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, okay, kita baca teks tengok. Di sini daripada Anas. Hadis ini daripada apa dia? Daripada hadis 1451, okay, hadatsana Ibnu Abi Dawud qala sana Abu Ma'mar qala sana Abdul Waris qala sana Amru bin Ubaid Anil Hasan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, aku solat bersama dengan Nabi. Falam yazal yaqnutu fi salatil ghadah hatta faraqathu. Kan? Lebih kurang masuk tadilah. Solat subuh. Kan dalam solat wadah ni solat subuh. Hatta faraqathu, sehingga aku berpisah dengannya. Hatta faraqtuhu, hatta faraqtu, sehingga aku berpisah dengannya. Baik. Jadi yang disebutkan juga solatul ghadah. Orang kita ni kalau sebut solatul ghadah mungkin tak tahu. Ataupun juga kalau disebut solatul fajri pun mungkin bela. Orang kita lebih mengenali dengan sebutan solat subuh. Kalau di Mesir, saya ingat belajar di Mesir, okey, dia tulis waktu fajar. Kan, waktu fajar maknanya solat fajar ataupun solat subuh lah tu. Kita tak kan, kita duk cari, itu dari sudut istilah lah kan, ada paling tidak pun 3 istilah yang digunakan yang merujuk kepada solat subuh. Yang pertama solat subuh, solatul subhi. Yang kedua solatul walaupun ghadah di sini maksud pagi tapi dia lebih kepada makna khusus iaitu solat subuh. Dan kata Anas lagi, wa sallaitu ma'a Umar, kan, ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu falam yazal yaqnutu fi salatil ghadah hatta faraqtuhu. Baik. Jadi sama, maknanya kata Anas, dia kata dia solat juga bersama dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar pun juga kunut subuh sehingga aku berpisah dengan dia. Baik. Jadi hadis ini tidak sahih. Dan hadis ini tidak sahih sebab apa? Sebab kita hari ini sebenarnya dah ada dah lumusan ataupun kesimpulan yang dibuat oleh ulama kan tentang status hadis ini. Tapi kalau kita lah tuan-tuan, bagaimana yang saya sebutkan tadi, bagi pelajar hadis memang kami dilatih untuk nak supaya kita punya ilmu yang betul, untuk mengeluarkan hukum terhadap sesuatu hadis, bukan hanya sekadar ambil saja sebagai pengguna tetapi sebagai pengeluar. Itulah dari sudut disiplin ilmu hadis. Jadi hadis ini tidak sahih kerana apa dia? Penyakitnya Ismail bin Muslim, ini dalam riwayat yang lain lah. Dan dalam riwayat yang ada pada depan kita pada ketika ini ialah daripada Amru bin Ubaid. Jadi ini sekadar contohlah, saya tak pick yang banyak lah. Baik, kelemahan kedua-dua riwayat ini semakin terselah apabila kandungannya menyalahi riwayat yang lebih kuat daripada Anas bin Malik. Dia kata bahawa Nabi SAW kunut selama sebulan.
untuk melaknat beberapa suku Arab, beberapa kabilah Arab yang kita maklum dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah ada kan. Tinggalkan kunut tadi. Dan riwayat ini dikaitkan dengan ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW kunut dalam semua solat selama sebulan. Selama sebulan. Dan Nabi kunut tadi itu untuk melaknat suku Usayyah dan juga Zakwat yang khianat dan membunuh 70 sahabat di Bi'ru Ma'unah. Dan mana sebulan dulu kan. Yang saya cerita ringkas tadi lah, tuan-tuan pun boleh cari tak dalam internet ni, tarik saja peristiwa pembantaian ke pembunuhan ke Bi'ru Ma'unah ni kan. Qurra, Tok Guru mengaji Quran lah kalau dalam bahasa kita ni tak, yang lebih mesra. Yang saya katakan tadi bahawa Nabi hantar ke perkampungan untuk mengajar orang kampung tadi tu 70 guru ke beberapa kampung dan mereka membunuh dapat info kepada Nabi dan Nabi terus berkunut. Jadi yang berkunut ni pula satu perkara lah tuan-tuan. Yang berlaku mutaakhir ni pun kadang-kala isu kunut nazilah ni kan. Jadi pun satu hal juga kita nak fahamkan masyarakat dalam konteks isu kunut nazilah, ia ini berdasarkan kepada hadis yang berkait dengan ini. Apabila ummah ditimpa musibah, maka disyariatkan kepada kita untuk berkunut nazilah. Kan, berkunut nazilah. Baik, dan pensyariatan kunut nazilah ini dalam solat fardu. Kan, dalam solat fardu. Isunya ialah apa dia? Nak kata faham tak tahulah kan. Jadi kan, katakan hari ni hari Selasa. Jadi bila kita dapat maklum, kita dapat info pembantaian, pembunuhan ataupun Palestin dah contohlah, ataupun mana-mana tempat sekalipun yang menimpa umat Islam, maka kita dapat tahu ramai terkorban, tak kira lah apa pun kan. Jadi patutnya atas dasar ilmu, pengetahuan, kefahaman, kesedaran, kita on the spot disunatkan untuk buat kunut nazilah. Tak perlu tunggu pada hari Jumaat. Yang menjadi isu ialah apabila kunut nazilah itu dinormalisasikan dalam solat Jumaat. Sejak bila pula? Katakan okey, minggu lepas dah buat, minggu pertama, minggu kedua, Jumaat kedua, Jumaat ketiga. Jadi bagi the young generation, dia melihat bahawa kunut nazilah ni kan, dibuat pada solat Jumaat. Sedangkan yang nak buat kunut nazilah kerana ditimpa musibah dilakukan pada solat fardu. Kan, dilakukan pada solat fardu, tak tunggu. Tak tunggu kata hari ni hari Selasa, mau nak tunggu. Jadi kalau hari Selasa dapat tahu dah pagi pukul 11. Kan, orang yang solat Zuhur ni maknanya jawatan masjid terutamalah yang besar dah. Kalau surau biasa di taman perumahan, biasanya waktu hijrah, hari hijrah tak ramai orang kan. Tapi kalau di masjid ni biasanya ada kan, mungkin dalam 2, 3, 4, 5 sah tengok kepada kedudukan masjid tadi tu di mana. Jadi patutnya kalau hari Selasa tu dapat info, okey terus kan, maknanya imam bagi tahu sebelum qomat kita akan buat kunut nazilah kan. Nak remind sikit bahawa kunut nazilah ini sama, iaitu dilakukan pada rakaat terakhir kan, sebelum ataupun selepas kadang-kadang ada segelintir makmum yang tak tahu. Kita jangan ingat bahawa semua orang tahu. Macam solat jenazah. Tuan-tuan ingat semua orang tahu ke solat jenazah tu ada 4 takbir dan tanpa rokok, tanpa sujud? Tak semua orang tahu.
orang tak biasa, kan? Dia tak tahu, dia tak tahu. Kalau dia pergi, okey dia follow. Lepas tu dia tanya, kan? Kalau yang ini, tak tahulah. Dia kata, kenapa tak ada rokok dah setuju, kan? Contoh. Dia tak apalah kita bantu, bukan kita nak blame, kita nak menyalahkan, tidak. Tapi sebab sikap tidak cakna, kan, tak nak ambil tahu, akhirnya itulah yang membelenggu sebahagian masyarakat kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, penjelasan ini menjadi pegangan kepada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Mereka berpendapat bahawa kunut dalam solat ini dimasukkan. Dalam solat 5 waktu, melainkan apabila berlaku peristiwa yang buruk, nazilah. Nazilah ni maksudnya peristiwa yang buruk kepada umat Islam. Yang berlaku peristiwa yang buruk kepada umat Islam, maka dalam bagi mazhab Hanafi, bagi mazhab Maliki, kunut dalam solat ni masuk. Itu pandangan mereka. Kan, itu pandangan mereka. Baik, yang kedua, kalau hadis ni sahih. Sebab tadi itu kan secara umumnya mengetahui bahawa hadis ini dhaif. Baik, jadi ada yang mensahihkannya seperti Imam Abdullah Al-Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi. Kan? Baik. Saya pelik kata yang bertanya mengapa Imam Syafi'i menghukum sunat kunut subuh. Saya ingin tahu bagaimana beliau tiba kepada kesimpulan Syafi'i rahimahullah menetapkan sunat kunut subuh ni. Dia merumuskan perkara tersebut selepas menganalisis banyak dalil. Biasalah kalau dalam keadaan ilmu, kan. Jadi kita sendiri pun sebagai penuntut ilmu, dan apabila orang yang belajar tentang metodologi, kan, sama ada melalui pendidikan formal di universiti, terutama peringkat S2 ataupun sarjana, master, ataupun juga secara tak formal melalui kelas-kelas pengajian tafakuh di mana sahaja yang mana guru itu dia share lah sikit berkenaan dengan metodologi ni, kan. Dia tak semua, sebagai saya lah, tidak semua asatizah ni, rakan-rakan kami daripada Al-Azhar ni pun, bagi saya tak semua yang faham kerana metodologi penyelidikan di peringkat ijazah pertama. Kalau ada pun hanya sekadar surface sahaja. Baik, jadi macam kita sendiri pun, kita nak bincang, maknanya kita kena cari hadis-hadis yang menjadi dalil tentang isu ini. Mana kunut subuh ni, cari. Kan, cari hadis ni sekian, okey. Akhirnya keluarlah natijah, keluarlah result bahawa hadis ni macam mana. Hadis ni macam mana, ada hadis yang dibacakan tadi daripada Anas bin Malik dan sebagainya. Demikian yang dilakukan oleh ulama kita. Mereka tidak ambil satu hadis, jumpa dua hadis tu buat kesimpulan. Tak, kan? Tidak. Jadi dan kita pun, saya rasa kalau orang yang belajar dalam bidang hadis sekalipun, kan, tak boleh diambil macam tu. Kan? Dan dia satu lagi ialah dia kena tengok di samping mengetahui, memahami teks, kena juga tengok kepada latar belakang hadis tadi untuk kita tahu sebab ada musabab, mengapa berlakunya sekian. Kan? Kalau tidak, maka kita hanya membaca teks sahaja, jadi kaku kerana kita tidak memahami konteks ataupun sebab buruk hadis, latar belakang yang melatari kemunculan atau apa dipanggil buruk ini, bukan kedatangan, tak, kemunculan hadis tadi. Jadi kena melihat dari sudut pelbagai sudut dan aspek. Apabila merujuk kepada hujah-hujah Imam Asy-Syafi'i, cuma tuan-tuan, bila mana kita bercakap tentang
dalil yang diguna pakai oleh Imam Syafi'i. Bila mana kita cakap tentang dalil yang diguna pakai oleh Imam Syafi'i, kita tanya, mana sumbernya? Kan? Mana sumbernya? Apakah ada disebutkan dalam kitab apa dia panggil? Nama dia Al-Um dan Induk kepada Imam Syafi'i. Ada ke tidak? Kerana di situlah dalam kitab Al-Um inilah walaupun disusun oleh anak murid dia, Rabi' bin Sulaiman, dia menjadi satu panduan utama bagaimana kita nak mengetahui pemikiran fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini dokumen secara bertulis. Kan? Sebab kita nak evidence. Kita nak evidence. Kemudian, barulah ada mukhtasar. Barulah ada mukhtasar Al-Muzani. Yang disusun oleh anak murid dia. Mukhtasar. Kemudian, okey, lepas pada tu, mana lagi? Saya tidak melihat beliau berhujah dengan hadis di atas. Kemungkinan hadis Anas bin Malik yang kata bahawa Nabi ini berkunut dalam semua solat selama sebulan, kemudian Nabi tinggal. Jadi bagi Imam Syafi'i, okey, hadis Anas bin Malik tadi, mana hadis dia? Yang tidak tuan-tuan. Bahawa mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqa dunya. Nabi sentiasa berkunut subuh sehingga Nabi matilah. Contoh ayat yang mudah ada, Rasulullah sentiasa melakukan kunut subuh sehingga Nabi meninggalkan dunia, sehingga Nabi wafat. Jadi hadis ini okey, mensahihkan hadis Anas bin Malik yang mengatakan bahawa Rasulullah kunut dalam semua solat. Ini pandangan Imam Syafi'i. Walaupun ulama yang datang kemudian mereka review, semak balik hadis tadi, ada kecacatan sebagaimana kita dah sebutkan sebentar tadi. Okay, namun begitu, beliau berpandangan bahawa ucapan ini hanya maghrib, isyak, zuhur, asar. Adapun subuh, Nabi tetap melakukan kunut padanya. Baik. Kemudian, kedua-dua riwayat ada semakin terselah. Apabila kandungan, rasa dah betul kan? Kandungan menyalahi riwayat yang lebih kuat daripada Anas bin Malik. Dia kata bahawa Nabi kunut sebulan untuk melaknat beberapa. Ini kita juga dah maklum dah kan? Maknanya kunut itu, kunut apa? Kunut yang dibaca oleh Nabi ini, adakah kunut subuh ataupun kunut nazilah? Latar belakang, tadi rasa dah ada. Pulang ke ni? Sorry. Ya. Okey. Hujah beliau ialah peristiwa yang disebutkan Anas ini berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Ini cerita pembantaian kepada Tuk Guru mengajar Quran. Kan? Pembunuhan di Bi'ru Ma'unah jadi selepas perang Uhud. Bila Anas kata bahawa Nabi tinggalkan kunut selepas sebulan, Abu Hurairah kata beliau masih melihat Nabi kunut dalam solat subuh selepas beberapa tahun lepas tu. Dan isunya, okey, saya cerita secara mudah kan. Maknanya bila Nabi tahu, Nabi pun berkunut. Nabi berkunut pada 5 solat. Kan, sebulan. Jadi kunut apa? Kunut nazilah. Kan kunut nazilah. Tata cara dia. Jadi sebahagian daripada kita ni kalau kita perhati betul-betul
Kalau doa, kalau kunut subuh ni, ya last sekali wassallallahu ala sayyidina Muhammad wassallallahu ala Muhammad kan. Kalau kunut nazilah sebenarnya tidak ada pun dia punya intro selawat kepada Nabi. Habis-habis. Kan? Tapi benda macam ni dia payahlah. Kalau kita tengok kepada nas asal, kita amati betul-betul, nak cari yang betul-betul menepati, mana kalau dia beza. Jadi kalau kunut subuh, ya dibaca kan, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Adapun kalau kunut nazilah tidak ada. Dan kontennya kita juga maklum bahawa Nabi SAW mendoakan kebaikan lil muslimin dan keburukan ataupun laknat kepada lil musyrikin. Baik. Itu konten. Kan? Kemudian, okey, Ibnu Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Salamah daripada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah ni ceritalah, Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabi'ah. Kan? Allahumma anji Al-Walid bin Al-Walid. Allahumma anji Salamata bin Hisham. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Allahumma shdud waqtaka ala mudar. Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma anji Al-Walid bin Al-Walid. Allahumma anji Salamata bin Hisham. Allahumma anji mustad'afin minal mu'minin. Allahumma shdud waqtaka ala mudar. Wa Allahumma ja'al. Pertama ni, Allahumma anji Ayyash, kemudian Al-Walid, kemudian Salamah dan juga mustad'afin ini, itu adalah doa kebaikan. Itu adalah doa kebaikan. Tak? Apabila Rasulullah mengangkat kepala daripada rukuk, kan, sami Allahu liman hamidah. Kita pun hari ni kita biasa baca dak, Rabbana wa lakal hamd hamdan thayyiban mubarakan fih. Kan? Ini pada rakaat yang kedua lah. Nabi kata Allahumma anji. Dia ada perbezaan riwayat ni. Yang di sini Al-Walid bin Al-Walid dulu, kan. Yang dalam hadis yang saya sebutkan tadi itu Ayyash dulu. Tak mengapalah, ini ada perbezaan riwayat dan orangnya adalah sama. Jadi tiga, Salamah bin Hisham, kemudian Ayyash bin Abi Rabi'ah dan wa minal mustad'afin, kan, dan daripada mustad'afin, daripada waqtaka, kemudian Allahumma ja'al alaihim sinin ka sini Yusuf, dan jadikanlah ya Allah, kuatkanlah tekananmu kepada Mudar. Kepada Mudar ni antara kabilah Yahudi lah. Kemudian jadikanlah tahun-tahun mereka kering seperti mana pada zaman Nabi Yusuf AS. Jadi ini doa keburukan. Jadi kita tengok konten. Kalau seorang itu berdoa, dalam konteks hadis Nabi ini, kita tengok ada doa kebaikan, ada doa keburukan, maka itu adalah kunut nazilah. Kan? Walaupun dibaca pada waktu subuh. Kalau 4 waktu lain itu clear lah, kan. Jadi isunya ialah kunut subuh ni ada hadis sahih ke tak? Timbul isu. Imam Al-Bukhari juga ada meriwayatkan hadis ini melalui Al-Mughirah bin Amr Rahman daripada Abu Az-Zinad daripada Abu Hurairah, dan Imam ini semua berlaku pada solat subuh. Ini yang ada dalam Sahih Bukhari lah. Kan? Ini ada dalam Sahih Bukhari. Okey, kita baca sikit. Haddatsana Mu'adz bin Fadalah, haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamata an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah. Kan ada orang baca sami Allahu liman hamidah. Salah. Kan? Ha tu satu rakaat, satu harakat, satu rakaat pula.
Sami Allahu liman hamidah, ha tu satu harakat. Kan? Jadi fi rakaatil akhirah, kan, pada rakaat akhir min solatil isya. Ini solat isya ni. Qanata. Nabi membaca qanata ni berkunut, maknanya Nabi berdoa atau Nabi membaca Allahumma Ayyash bin Abi Rabi'ah, Allahumma anjil Walid bin Al-Walid, Allahumma anji Salamat bin Hisham, Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin, Allahumma syudud sini Yusuf. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Baik, ada pun satu lagi dalam Sahih Muslim. Kan, dalam Sahih Muslim juga dimuatkan dalam babul istihbabil qunut fi jami'is solah iza nazalat bil muslimina nazilah. Ini tuan-tuan boleh buka tarik je. Saya lupa nak copy dia punya link dia. Ini saya ambil dalam website sunnah.com. Baik, daripada Muhammad bin Mihran Al-Razi, Al-Walid bin Muslim, Al-Auza'i, Yahya bin Abi Katsir, an Abi Salamata, anna Abu Hurairah haddatsahum. Abu Hurairah yang cerita kepada mereka bahawa Nabi qanata ba'da rak'ati fi salatin syahra. Nabi kunut dalam solat ni sebulan. Dan iza qala sami Allahu liman hamidah yaqulu fi qunutihi, Nabi baca dalam kunut dia yang tadilah, kita skip saja. Kemudian yang Arabnya adalah qala Abu Hurairah thumma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka doa ba'du. Kemudian aku tengok, kata Abu Hurairah, suatu hari saya tidak lagi melihat Rasulullah berdoakan mereka, yakni orang yang tertindas di Mekah. Baik, ra'aitu Rasulullah taraka doa. Aku lihat, aku tengok Nabi tinggalkan doa. Mana Nabi tidak berdoa dah. Nabi sudah tidak berdoa lagi. Makna tidak berdoa apa dia? Aku nazilah lah dah. Fakultu, maka ditanya. Dia pun jawab. Ketika ditanyakan tentang hal ini, maka aku jawab ura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad taraka doa lahum faqila wa ma tarahum qad qadimu. Jadi dia kata faqila, kamu tak lihat ke, maknanya mereka telah pergi ataupun mereka telah datang ke Madinah. Jadi datang ke Madinah, dan peristiwa ini berlaku sebelum Fatuh Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Jadi jelas di sini bahawa doa ni doa apa? Kunut subuh ke kunut nazilah? Kerana Imam Nawawi rahimahullah yang meletakkan tajuk. Kalau biasalah yang saya duduk ngaji ni, Imam Muslim dia susun, kan? Dia tidak macam Bukhari. Kekuatan Imam Al-Bukhari pada tarjuman Al-Abwab, peletakan tajuk-tajuk bab dalam kitab dia. Kan tuan-tuan duduk mengaji dengan Maulana Asri misalnya, kan? Yang Bukhari misalnya Kitabus Shalah. Dalam Kitabus Shalah tu ada, dia panggil apa, tajuk-tajuk dah. Kitabus Shalah misalnya, okay, bab apa dia? Ittihad lah. Imam Al-Bukhari ni dia punya kesimpulan hukum terhadap suatu hadis. Kan, terhadap suatu hadis. Kalau tak saya stop sharing, saya tunjukkan pada tuan-tuan sekejap. Okay, nampak kan? Yang Sahih Bukhari ni. Nampak. Al-Jami' As-Sahih. Kan, Al-Musnad, ini nama penuh dia lah. Al-Musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamih fi Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari. Okey, lahir sekian, mati sekian. Yang ini dia punya apa panggil editor lah, sidang editor. Yang syarah dia sekian, yang tasihih yang sekian, yang tarkim maknanya yang bagi number. Dan
mungkin telah dimaklumkanlah oleh numbering system kan, yang dibuat oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, seorang ilmuwan daripada Mesir. Baik, sebagai contohnya gini. Kitab yang ke-8 Kitabus Shalah. Ataupun kita ambil Kitabul Azan. Kan Kitabul Azan ni okey. Bab Badil Azan. Kan, bab Badil Azan maknanya dari sudut meletakkan tajuk bab ni, ini adalah kekuatan Imam Al-Bukhari. Kan ini adalah kekuatan Imam Bukhari. Adapun dalam Sahih Muslim, Imam Muslim, kalau bahasa mudah kita kata dia longguk je. Misal kata dalam Kitabul Azan, dia longguk saja hadis-hadis ini, dan ulama yang mengambil inisiatif untuk nak arrange balik adalah Imam An-Nawawi rahimahullah, yang letakkan tajuk bab ni. Kan, yang letakkan tajuk bab. Itu sumbangan dia. Kan, kalau kita tengok mungkin penuntut hadis dia pun zaman moden sebegini. Dia kata dengan ada nombor sekian kan, nombor 1 sini tarqim orang panggil tak, numbering system. Kemudian nombor hadis ni 603, ni 604 kan. Ni dah dibuat oleh Imam Bukhari. Tak, Imam Bukhari hanya tulis macam ni saja, tapi yang tarqim, yang numbering system yang dibuat oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Itu sekadar contohlah. Jadi begitu juga dengan Sahih Muslim. Kan, itu begitu juga dengan Sahih Muslim. Baik. Selanjutnya kita masuk sini. Okey, tuan-tuan nampak ke ni? Yang kalau kuning ni? Kuning. Kan? Ini adalah Mukhtasar Al-Muzani. Ini adalah kitab Mukhtasar Al-Muzani. Dia panggil di hujung ni. Saya ada kitab ini dalam bentuk PDF lah. Maknanya kalau kita tengok sebagai contoh ya tuan-tuan, inilah dia. Kan? Disusul. Okey, qala Syafi'i, dia ambil ini sahaja. Kalau kita bandingkan lagi yang tak pernah tengok kan, mungkinlah ini adalah al-um, kitab ibu induk tak bagi Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, mati lahir sekian, mati sekian tak. Okey, ada dia punya tahqiq dan takhrij hadis-hadis. Kemudian kita pick up sampel je ni kan. Okey, bab tamu. Bab tamu begitu juga. Okey. Ada numbering system kan. Mana ini yang dah comel dah ni kan, dah ditahqiq, disunting dan diterbitkan. Bandingkan dengan yang ini. Okey. Misal kata kita ambil lah babu siwak. Siwak ni dalam At-Taharah lah. Dalam At-Taharah ni ini panjang. Jadi nama dah kitab Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani ni maknanya ringkaskan saja. Direngkaskan saja. Misal kata daripada kitab At-Taharah ni, babu siwak ni nombor 51. Muka surat 51 contoh. Sufyan bin Uyainah an Abi Az-Zanad, kemudian anil A'rash an Abi Hurairah anna Rasulullah qala laula an asyqa ala ummati bla 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 lah. Baik, kita tengok yang ni. Kan? Jadi inilah dia. Qala Syafi'i wa habbu siwa' lis-salati wa inda kulli salatin tak tegang. Taghayyuri niyah fihi dan al-fami al-istiqaz minan naumi, yang untuk bersihkan mulut dan juga bangun daripada tidur ni. Dan dia pun buat maril hadis ni sekian, yang laula an asyqa ala ummati, ini sebagai contoh. Maknanya di sini tuan-tuan, kalau kita ambil lah kan, as-siwak matharatun lil fami wa mardahu lil rabb. Jadi dia ambil, dia kompres. Dikompres, kata Syafi'i yang tadi. Nampak tak mukhtasar? Perbandingan wa habbu siwak inda kulli halin al-istiqaz minan naum wal azmi dan banding. Jadi bermakna antara mukhtasar yang ringkasan ini, kompres ni daripada teks asal. Daripada teks asal, daripada al-um, misalnya ada dalil kan. Yang ni pun ada dalil. Jadi sebahagiannya
bila di extract saja, kan, bila extract saja, akhirnya kalau direngkahkan lagi, begitulah. Tinggal dia punya kesimpulan sahaja, dan datanglah orang lain pula, dia syarah poin-poin matan-matan tadi itu dengan menggunakan dalil-dalil yang lain yang ada kalanya ada persamaan dan juga tidak ada persamaan dengan dalil yang ada di dalam kitab asal, iaitu Al-Um. Baik, cukup sekadar inilah intro, kan. Kembali kita kepada poin kita. Mana tadi? Okey. Lepas perang Khaybar tahun ke-7. Baik, kemudian Al-Walid pula bersama dengan sahabat Nabi yang lain yang kena tindah di Mekah pada masa tu, melarikan diri, mereka hijrahlah ke Madinah sebelum Fathu Makkah pada tahun ke-8. Baik, fakta sejarah ini jelas menunjukkan bahawa kunut subuh berlanjutan selepas tahun 3 Hijrah. Daripada tahun kedua tadi tu, daripada tahun kedua, maknanya setahun. Sekurang-kurangnya Nabi SAW terus melakukannya kunut apa dia? Kunut subuh tadi itu. Sehingga tahun 8 Hijrah. Sebelum pembukaan kota Mekah. Dan selepas itu tidak ada riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW meninggalkan kunut subuh. Maknanya kalau kita katalah letak timeline daripada tahun dan Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7. Jadi fakta sejarah ini jelas menunjukkan bahawa kunut subuh berlanjutan selepas tahun ke-3 Hijrah sehinggalah tahun ke-8. Jadi 5 tahun lah sini tak. Dan lepas pada tu tidak ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi meninggalkan kunut subuh. Maknanya kunut subuh tidak termasuk dalam kunut-kunut yang ditinggalkan sebagaimana dalam ucapan Anas bin Malik tadi. Baik. Kemudian justru Imam Syafi'i merumuskan bahawa ini dari sudut kesimpulan Imam Syafi'i lah, merumuskan bahawa Nabi SAW meninggalkan kunut subuh dalam 4 solat. Maknanya ada satu saja kan meninggalkan kunut dalam 4 solat. Apa dia? Solat subuh. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi SAW meninggalkannya. Baik, ini isu kunut. Kunut, kan? Jadi timbul apa bacaan? Apa bacaan? Kan? Baik. Tidak ada, sebagai kesimpulannya, tidak ada perselisihan bahawa Nabi SAW semasa hayat dia pernah berdoa kunut dalam solat subuh. Bagaimana kita maklum tadi, bila berlaku peristiwa Bi'ru Ma'unah, kan, Nabi berkunut nazilah sebulan. Kemudian habis sebulan, seminggu. Minggu tu pula maghrib dengan subuh. Lepas daripada tu pula subuh saja. Kan, subuh saja. Jadi cuma khilaf, adakah Nabi itu berterusan kunut dalam subuh ataupun Nabi hanya berkunut disebabkan oleh ada musibah tertentu yang menimpa umat Islam. Kan? Dalam history. Maknanya sebelum peristiwa Bi'ru Ma'unah, Nabi tidak berkunut. Kan? Selepas peristiwa Bi'ru Ma'unah, pembantaian terhadap Tok Guru mengaji Quran tu, barulah Nabi berkunut. Pertama, sebulan. Setiap waktu. 5 waktu solat. Kemudian lepas pada sebulan, seminggu, kata silap saya lah, maghrib dan subuh. Peringkat ketiga, waktu subuh saja. Waktu subuh saja. Jadi waktu subuh saja tu kunut apa? Kunut nazilah ke kunut subuh? Di sinilah ulama beza pandangan. Sebahagian ulama mengatakan tidak ada kunut berterusan dalam solat subuh. Ia hanya
dibuat sempena musibah. Kerana yang tadi, sebelum peristiwa Bi'ru Ma'unah tidak ada kunut. Kan baik maknanya yang subuh ni. Kan selepas pada tu ada kunut dalam solat subuh selama sebulan berdoa kepada beberapa kabilah yang kita sebutkan juga tadi. Baik, dan pendapat ini dipelopori oleh fuqaha ahli hadis. Fuqaha dan juga ahli hadis dan diamalkan oleh Khulafa Rasyidin. Ibnu Taimiyah ada menyebutkan dalam majmu' fatwa dia bahawa sunnah Rasulullah SAW dan Khulafa Rasyidin menunjukkan bahawa kunut hanya disyariatkan ketika ada berlaku musibah ataupun kerana ada sebab-sebab yang tertentu, bukannya dijadikan sebagai suatu amalan yang berterusan. Ini pandangan Ibnu Taimiyah. Baik. Kemudian, kalau kita tengok juga tuan-tuan, kan, mazhab Syafi'i dan mazhab Malik kata sunat kunut subuh secara berterusan. Kan? Jadi depa dua ni, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, kata sunat kunut subuh secara mereka buat bila? Sebelum rokok. Tak? Sebelum rokok dalam mazhab Syafi'i, selepas rokok. Cerita pun panjang lebar lagi kalau nak bincang. Nak tengok tally betul ke yang mana satu, which one? Apa nama? Tally. Kan? Dengan hadis Nabi. Nak tahu. Kalau hanya tadi, okey, disebutkan berkunut saja. Bila sebut Sami Allah liman hamidah, bermakna kunut tadi dibuat selepas rokok. Bagaimana pula pandangan Imam Malik? Dan mazhab Maliki, okey, sebelum rokok. Kunut apa? Baik. Jadi Imam Nawawi menisbahkan pendapat ini kepada kebanyakan salah. Ini ada disebutkan dalam Majmu' Fatawa. Antara dalil ialah hadis Anas yang disebutkan tadi bahawa Nabi kunut selama sebulan berdoa kepada mereka musyrikin, mana doa laknat. Kan? Dan kemudian Nabi stop kunut tadilah. Adapun dalam solat subuh, Nabi sentiasa berkunut sehingga Nabi wafat. Ini ada dalam Sunan Ad-Darqutni dan juga Sunan Al-Kubra. Dalam kalangan ulama, adakah hadis ini hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif? Sebahagian ulama kata sahih, manakala sebahagiannya lagi kata dhaif kerana ada perawi yang berpenyakit iaitu Abu Ja'far Ar-Razi. Sampai hari ini. Sampai hari ini pun sebahagian masyarakat kita berpolemik. Cuma, bila sebut isu kunut, ada atau tidak satu, apa kita panggil ya, skrip yang official. Ada tak tuan-tuan? Kan? Ada ke tidak misal kata yang ni? Ini antaralah nanti saya share juga. Mana ni? Ada ke tidak skrip yang official? Kan? Sebagaimana yang kita baca. Orang kita dia baca Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait. Itu bukan kunut subuh. Itu adalah kunut apa? Kunut witir. Kan? Itu adalah kunut witir. Cari tengok. Kan? Kalau buat carian dah dalam internet. Contoh kata tak. Maka keluarlah kata Al-Hasan bin Ali Al-Lamani Rasulullah. Kan? Bahawa Rasulullah meletup dia ni, kata Hasan ni, mengajarkan aku doa kunut witir. Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait itu adalah kunut witir. Kalau kunut subuh, okey, mana teks dia? Di manakah teksnya? Kan, skrip ucapan kunut subuh justru Imam Nawawi rahimahullah dia kata tidak ada satu spesifik teks. Maknanya baca apa-apa pun boleh. Kan? Baca apa-apa pun boleh. Dan justru kita bertanya lah. Kita bertanya. Kalau ada, maknanya adalah dia. Sebagaimana kunut witir. Kunut witir Allah mahdini fi man hadait. Kan? Usul perkara doa kebaikan, doa keburukan. Kan? Kepada muslimin dan juga
musuh Islam, musyrikin ke kufar ke whatever lah, mana konten doa kunut nazilah ni ada dua benda kan, kebaikan dan doa kebaikan dan keburukan. Jadi kalau Nabi yang tadi tu, kalau kata-kata okay, dari sudut nasnya, tidak ada pun yang menyebutkan bahawa spesifik nas berkenaan dengan apa nama kunut subuh tadi tu kan. Jadi inilah dia dari sudut perbincangan lah, dari sudut perbincangan. Walaupun saya katakan bahawa perbincangan sebegini ni dari sudut pro and con sampai kiamat pun tidak akan selesai tak. Cuma kita nak tahu dari sudut yang lebih tepat kan, yang lebih tepat. Dan kalau betul Nabi berkunut subuh, di manakah teksnya, dan yang orang baca Allah Mahdi sudut apa nama praktis Khulafa' Rasyidin ada direkodkan bahawa Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu juga disebutkan dalam Al-Baihaqi kan, dalam Sunan Kubra Al-Baihaqi bahawa beliau yakni Ali radhiyallahu anhu kunut pada solat subuh kan. Dan juga beberapa sahabat yang lain lah ada. Kalau dari sudut dalil ni memanglah kedua belah pihak ni dia ada dalil yang tersendiri kan. Baik, jadi ada dalil yang tersendiri. Dan sebagai kesimpulan lah di sini, ini sebagai contoh ya tuan-tuan, Musnad Ahmad, okey, Mazalani ini akhrajahu Ahmadu fi musnadihi isnaduhu dha'if kan. Abu Ja'far ismu namanya sekian kah, Isa bin Mahan, kemudian Sayyid Hibzi. Jadi menunjukkan bahawa hadis yang dijadikan panutan ataupun sandaran tadi kali disebutkan dalam Musannaf Abdul Razak min tariqi akhraj Daruqutni wa Di' fil Mukhtarah tadi, Di' Al-Maqdisi tadi juga wa akhrajahu bi nahwihi Ibnu Abi Syaibah wal Bazar, kemudian At-Tahawi dalam Syarah Ma'ani Al-Athar, Daruqutni, Al-Baihaqi, Al-Maghawi, Al-Hazimi fil I'tibar, Ad-Di' dan sebagainya daripada min turuq, daripada jalur periwayatan Abu Ja'far Al-Razi bihadzal isnad, dengan sanad ini kan. Ini sekadar contoh. Okey. Kemudian begitu juga yang ini. Nampak ke ni yang Q&A ni, Islam Q&A ni tuan-tuan? Ataupun juga yang ni kan, ataupun juga ini boleh carilah, tarik saja kan, keluarlah, mudah-mudahan begitu. Maknanya kita mungkin tuan-tuan dah tahu dah contoh yang ni, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, hujung jari anda dia ada Sahih Bukhari, tuan-tuan tarik saja kan. Jadi hadis ni mudah bagi orang awam untuk nak mengetahuinya kan. Okey, sebagai contoh lah, nanti kita cari, ambil sampel misal kata yang ni. Betul lah ya, kita copy. Tak pastilah nampak ke tak ni. Okey, paste di sini kali. Okey, nampak pada dalam sunnah.com ni. Okey, Sahih Bukhari. Okey, ada sekian. Kan? Dan cuma kena tengok, kena baca detail lah di sini. Panjang perbincangan dan ada dalam beberapa riwayat yang lain ni dalam Sahih Muslim. Kemudian ini dalam Riyadhus. Ini sekadar contoh yang kita boleh tengok. Okey, yang last sekali bawah ni, cuma hadis yang diperselisihkan ini
Ada yang kata sahih, ada yang kata dhaif, kan? Jadi terpulanglah kepada masing-masing. Cuma kalau cari, bab kata tadilah, ada atau tidak hadis yang menyebutkan tentang bacaan kunut subuh itu yang selain daripada ataupun yang tidak ada unsur nazilah, tidak ada unsur doa kebaikan dan doa keburukan, untuk membuktikan bukannya kunut nazilah. Kan kalau Nabi kunut subuh ada. Contoh lagi tuan-tuan, bila kita belajar tentang solat, bila kita belajar tentang solat, kita akan dapati bahawa bacaan ketika solat. Bacaan ketika solat misalnya antara ataupun bacaan ketika sujud. Kan? Bacaan ketika sujud tak? Ada. Kan? Jadi ada beberapa riwayat. Subhana rabbiyal a'la, kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli dan sebagainya. Artinya ada riwayat yang sahih menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam membacanya, kan, kerana sahabat yang cerita. Jadi kita pun baca. Betul tak? Betul, kan? Kalau tidak. Satu contohlah ya, saya cuba nampak apa pada skrin ya tuan-tuan? Al-Azkar ke? Tak ke? Ha? Tak. Okey, ya. Okey, Azkar kan? Azkar. Okay. Sekadar contoh lah kan, kita tengok. Maknanya ini dia punya muhtawiyat, isi kandungan dia sampai kepada kita azkar, azan dan iqamah. Kemudian azkar ni, okey, mula-mula kitab azkar solat, kita zikir-zikir solat. Okey, kita ambil sampel, okey, bab azkar 147. 147. Yang tadi 133. Baik. Yang ni yang menjadi dalil, kan? Kata Imam Nawawi tadi, i'lam kunut subuh sunat, kan, hadis sahih daripada Anas bin Malik. Ini bagi Imam Nawawi, dia kata hadis ni hadis sahih, kan? Ini pendapat dia lah, bahawa Rasulullah sentiasa kunut subuh sehingga Nabi meninggal. Riwayat Hakim dalam Al-Arba'in kata hadis sahih, kan? 133. Tapi dia tak bawa mari. Ada dia punya sini. Baik. Ma rawainahu fil hadis sahih fi Sunan Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah wal Baihaqi wa ghairiha bil isnad sahih ani Al-Hasan bin Ali. Ini tuan-tuan. Maknanya hadis ni hadis sahih, okay, daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kata Hasan, allamani Rasulullah kalimatin aquluhunna fil witri. Kan? Nabi ajar beberapa kalimat untuk aku baca pada solat witir. Kan, pada solat witir. Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walid wal tabarakta rabbana wa ta'ala. Itakat ni kata Imam Tirmizi, hadis hasan. Qala la na'rifu annin nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-qunut syai'an ahsana min haza. Kan Nabi tak tahu, maknanya kata Imam Tirmizi, kami tak tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tentang kunut lebih baik daripada ni, lebih baik daripada yang ni. Baik itu kunut witir. Tak. Kerana jelas dalam hadis ni menyebutkan bahawa
al-damani Rasulullah kalimat guna untuk aku baca fil witri dalam witir, maknanya untuk kunut witir. Kan? Jadi ada kata tidak. Itu isunya lah sebenarnya. Kan? Ini kemudian Umar Al-Khattab membaca kana hasanah, juga hasan. Anna qanata fi subhi ba'da raka'. Apa yang dibaca oleh Umar selepas raka' lah. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nukaffiruka wa nu'minu bika wa nakhla'u man yakjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu wa narju rahmataka wa nakhsha azabaka inna azabaka al-jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma azibil kafarata allazina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulaka wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma. Di sini kunut apa ni tuan-tuan? Ini kunut nazilah. Kan? Ini adalah kunut nazilah kerana kontennya ada doa kebaikan dan keburukan. Doa kebaikan kan kepada muslimin, doa keburukan kepada musyrikin. Inna azabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma azibil kafarata allazina yasudduna an sabilik. Timpulkan azab ni kepada buat kafir ni. Kan golongan yang yukadzibuna rusulaka, yang mendustakan rasul kamu. Yang yuqatiluna awliya'ak, yang membunuh penolong-penolong agama kamu. Allah maghfirli lil mu'minin. Ini doa kebaikan. Wa alif baina qulubihim, satukan hati mereka, waj'al fi qulubihim iman wal hikmah wasabbithum ala millati Rasulillah. Kan? Ini adalah doa kebaikan. Justru nazilah kan dibaca pada waktu subuh. Jadi mengapa kita tak baca hak ni? Kan wansurhum ala aduwika wa aduwihim ila al-haq waj'alna minhum. Ini skrip dia. Kalau betul nak baca makna kunut subuh ini, habis contoh kata yang ni waj'alhum minhum, kemudian tu Allahu akbar turun untuk sujud. Kan tidak ada dari sudut istilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Muhammad ni sebagaimana yang dibaca oleh sebahagian imam kita. Benda ni jadi isu kan kalau disebutkan secara terbuka. Baik. Jadi artinya ada bacaan. Okey. 133 tadi. Ini sekadar contohlah selingan kan. Jadi bila mana kita bincang, maknanya apabila Nabi SAW itu melakukan suatu amalan solat maknanya yang lazim dilakukan, akan dapati banyak riwayat. Contohnya dalam zikir rokok. Kan ada beberapa hadis sahih. Annahu kana yukabbiru lil rokok. Nabi bertakbir. Dan rokok Allahu Akbar. Kemudian jadi sunat. Walau tarakahu makruh kan. Kemudian tak batal solat kan, tak kena sujud sahwi kan. Dan begitulah kazalika jami'u takbirah allati fi sholati hadza hukmuha illa takbiratul ihram. Melainkan takbiratul ihram itu adalah rukun hak lain sunat. Fa innaha ruknun, apa ruknun? Rukun la tanaqidu solah illa biha. Tak sah solat kalau tidak ada takbiratul ihram. Baik. Kemudian masuk kepada di sini. Ada hadis sabata fi sahih Muslim, telah sabit dalam sahih Muslim daripada Huzaifah, kata dia Rasulullah membaca rukuk yang panjang allazi kana qariban min qira'atil baqarati wan nisa wa ali imran subhana rabbiyal azim. Nabi membaca pada solat yang panjang ni kan. Kemudian rukuk subhana rabbiyal azim kan. Kemudian ma'nahu karara subhana rabbil azim fi kama ja'a mubayyinan fi sunan Abi Dawud. Baik. Kemudian juga disebutkan subhana rabbil azim salasan, 3 kali. Artinya Nabi membaca tiga kali.
Kemudian ada dalam Sahihain Bukhari Muslim Aisyah. Kan daripada Aisyah ini maknanya kita dapati bahawa bila tukang ceritanya isteri Nabi, sudah barang tentu solat ini adalah solat diubah kerana tukang ceritanya isteri baginda. Kan daripada Aisyah dia kata Rasulullah kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, baca pada masa rukuk dan sujud solat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kan yang ni. Dan bagi sebaik-baiknya lah, ada di penyuhuraian dia, sebaik-baiknya kalau yang 6 siri ke atas ni amalkanlah baca yang ni. Yang lebih teli lah. Baik, dalam Sahih Muslim daripada Ali, Nabi membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khash'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Ini dalam Sahih Muslim. Dan ada juga kemudian subuhun kudus rabbul malaikatu wa ruh. Kemudian ada lagi. Kan sebab apa? Bermakna di sini kalau benda ni benda yang rutin yang dibaca oleh Nabi, ada hadis-hadis yang sahih dari Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya yang direkodkan, yang dilaporkan oleh para sahabat. Sebagai satu comparison lah, perbandingan dengan kunut subuh tadi. Kunut subuh di manakah skrip dia? Tidak ada. Yang tadi adalah Allahumma hdini fi man hadait, iaitu kunut witir. Adapun yang dibaca oleh Sayyidina Umar Al-Khattab juga adalah kunut nazilah. Kan kita tanya, justru bagi ialah ni jadi okey, ada kata ada kerana tak apalah nak pegang ada. Tetapi kalau betul benda ni ada, Nabi buat okey, di manakah bacaannya? Kan hadis yang menyebutkan tentang bacaannya. Sebagaimana saya bagi contoh hadis yang menyebut tentang zikir ketika rukuk. Ada pelbagai artinya yang dilaporkan oleh para sahabat. Maksudlah juga isteri-isteri Nabi ada. Kalau kunut subuh tak ada. Kan? Tu pakat-pakat cari. Begitulah. Kan, ini ringkas cerita. Okey, stop sharing. Jadi sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita pada malam ini, isu ini kan benda yang sentiasa hangat, tak perlu kita polemikkan. Jadi kepada orang yang lebih selesa untuk berkunut subuh, silakan. Dan kepada orang yang selesa tidak berkunut, silakan. Yang tak bolehnya bertelagah, berbalah dah. Wallahu a'lam. Senyap belaka tak apa. Kalau begitu saya ucapkan jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan. Saya nak tanya, tadi dalam kitab Imam Nawawi sendiri kata teks yang kita kunut subuh tu tak ada ke? Jadi hak kita duk kunut ni subuh ni kita ambil daripada apa ni, kunut witir. Jadi kita ni refer ke ulama dengan kitab mana hak menetapkan kunut subuh tu ambil daripada kunut witir. Rujuk ke dia tu. Siapa yang mula-mula menetapkan, maksudnya kunut subuh ni kalau mesti kena ambil daripada kunut witir. Siapa yang mula-mula buat hukum ni? Yang tu saya tidak cari sampai begitu sekali lah tuan. Kan? Kerana kalau kita semok lah, kita kata by generation ataupun by 100 tahun lah tak kan. Baik, let's say dia bermula daripada Imam Syafi'i. Contoh kitab Al-Umdah tadi kan. Dalam kitab Al-Um tidak disebutkan akan zikir kunut subuh. Jelas ke? Ya, jelas. Kan? Jadi dia tidak ada. Kemudian pergi kepada Mukhtasar
Bila pergi kepada mukhtasar, artinya ringkasan. Bila ringkas, kemudian datang pula orang yang kemudian ringkas lagi, kemudian dia akan pergi kepada ringkas syarah. Nampak tak? Dia macam ni. Ya, macam ni. Nampak ni? Mana nak besar ni? Okey, nampak kau? Nampak Ustaz. Kan? Dia daripada atas. Okey, daripada Mukhtasar Al-Muzani ni yang meninggal 264 ni. Dia bawah ni pula okey, Nihatul Matlab. Kemudian Al-Basi, Al-Wasi, Al-Wajih. Ni rekan-rekan rengkah. Kan? Dia mula daripada sini. Atak lekah ni. Komen. Kemudian ada dia duk main pimai. Maksudnya di sini ialah daripada puncanya daripada kemudian Mukhtasar Muzani ini sebagai kitab yang kedua lah. Dan daripada kitab Mukhtasar Muzani inilah yang diambil syarah, kan? Kemudian orang lain rengkah, orang lain syarah, orang lain rengkah macam tu. Nampak tak? Ya, nampak. Kan? Sampai kepada Tayyib At-Tabari ni. Kan? Tahun berapa? 250 ke ni? 450. Kemudian Al-Muhazzab. Muhazzab ni pula pergi kepada Nawawi. Kan? Pergi kepada Nawawi. Ini contohlah. Kan? Maknanya saya bahasa mudah kita kata antara talkhis ringkas dengan apa? Dengan syarah, kan? Pusing. Orang ni syarah, orang ni ringkas, orang ni syarah. Tapi okey dari sudut nas asal, apakah mereka itu balik semula kepada nas asal, kepada kitab induk iaitu Al-Um. Ini yang berlaku. Kerana secara perbandingannya dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani dia cut saja dah. Dan dalam poin-poin yang lain pun kalau kita baca tuan-tuan, ada kalanya nas itu ditiadakan. Kan pasal di extract je. Ini fake ini dikompres. Akhirnya dalam kitab misalnya tentang fiqhul hadis, okey, setiap rukun solat ada hadis. Tapi bila kita baca fiqh dia kompres, okey, dia tak bawa hadis, dia bawa maknanya ulama dah simpulkan summarize, okey tu rukun solat ada bagi mazhab Syafi'i ada 13. Yang pertama sekian, yang kedua sekian dah, kan. Dia tak mari dah. Dalil dia ni, kan. Macam tu tak nampak. Kemudian mari orang lain, okey dia ambil dalil lain untuk nak syarah. Begitulah yang berlaku. Tu sebab dari sudut kita nak cari punca boleh, tapi perlukan masa lah. Perlukan masa tengok kepada ataupun dengan alat, dengan apa kita panggil, dengan maktabah syamilah ke apa pun mungkin. Kalau tuan-tuan jumpa pun pakat-pakat bantu untuk kita tahu siapakah orang pertama, kan, yang menyusun dan memuatkan bacaan misalnya kunut witir itu untuk diangkat, letak, tempel menjadi kunut subuh. Tak? Jelas tak? Bagaimana jelas, kata Nawawi, kan, maknanya tak ada yang spesifik, kan, cuma dikiaskan kepada kunut witir tadi itu, okey ambil tempel, bahasa mudah lah, ambil tempel untuk diabsahkan, legalize kepada doa kunut subuh. Itu saja, kan. Dari sudut kalau betul ada bagi kita lah, contoh kata bagi kita kalau betul tu kunut subuh tu ada, mana teks dia? Tidak ada. Yang ada Nabi kunut nazilah, Umar Al-Khattab kunut nazilah. Itu dia. Jadi bagi Imam Syafi'i, oleh kerana dia berpegang kepada hadis tadi itu adalah hadis yang sahih, apatah lagi ulama yang kemudian seperti Al-Baihaqi dengan Al-Hakim kata hadis itu dhaif, kan. Walaupun sebahagian ulama kata dhaif. So gitulah. Jadi kalau kita nak cari betul, kan, ada ke tak? Saya tinggalkan persoalan begitu pada tuan-tuan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ada dekat itu kata apa? Bacaan dalam sujud tu, kan. Nabi semaya sunat tu panjang, berapa surah dia baca tu.
Dia bila dia katanya dalam sujud pun sepanjang tu juga. Jadi baca apa dia tu. Ada sujud lah sepanjang bab daripada surah apa An-Nisa, surah Al-Maidah apa semua tu panjang lah kan. Jadi dalam sujud tu ulai-ulai waktu ke ataupun doa dia ke mai dah Dia kita tanya. Nabi SAW ini yang ni ya tadi ni. Kan? Jadi yang ni maknanya Nabi membaca pelbagai doa lah. Ada kalanya sebab bacaan rokok sujud Nabi ni panjang kan. Jadi dipelbagaikan. Ada kalanya dibaca zikir yang sama. Dia pelbagai lah. Dia pelbagai. Okey. So lagi Ustaz. So lagi semaya ba'diyah ni kan. Dia ada dia ya. Tak dengar, putus ke? Hello? Saya tak dengar ni. Tuan-tuan dengar ke? Tak dengar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya yang lafaz Allahumma inna naj'aluka fi nuri a'da'ina. Yang itu bukan kunut nazilah. Itu doa untuk menghadapi musuh ke apa? Macam mana? Yang sekarang dibaca kata kunut nazilah. Itu kunut nazilah. Oh, Allahumma inna naj'aluka fi nuri a'da'ina itu kunut nazilah. Itu kunut nazilah. Okey. Cuma cerita tu dia ada cerita tak? Saya lupa dah tentang tu. Maknanya bagaimana Allah panggil Nabi SAW ini menggunakan apa kita kata ya anjing. Kan Allahumma inna naj'aluka fi nuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim Allahumma badid syamlahu wafarik jamahum wasallit alaihim kalbi min kalab. Kenapa kan jadi anjing sedangkan sepatutnya binatang buah tu jadi singa tak? Ada kisah tak kan? Ada seorang yang berlaku pada zaman Nabi ke? Tak ingat lah. Ada kisah maknanya ditekam oleh singa. Tapi dari sudut perumpamaan digunakan istilah kilab itu anjing. Ini tuan-tuan maknanya daripada Ali. Allah malaka raka'tu. Jadi bila tidak disebut di sini maknanya boleh. Kan, kalau panjang tadi tu kalau sepanjang nak khatam 3 surah ni nak baca rokok ni. Fi rukui tawil allazi kana qariban min qiraatil baqarati wan nisa'i wal imran. Nabi baca subhanallah. Kan? Kalau kita lah tiga surah ni agak-agaknya berapa jam? Kan? Nabi membaca subhanallah bil azim. Ringkasnya ini adalah qiyam panjang, rokok pendek. Jangan salah faham. Kemudian wakal roro kan diulang dalam riwayat lain ada juga salasan 3 kali. Tak kata kalau baca 4 kali, baca 10 kali macam mana? Sebaik-baiknya ikutlah petunjuk Nabawi kerana petunjuk Nabawi itulah yang paling baik dan paling sempurna. Betul tak? Dia kadang-kadang orang kita ni dia suka argue. Salah ke saya baca 5? Salah ke saya baca 4? Saya tidak ada jawapan. Jadi jawapan saya sebaik-baiknya ikutlah hadis Nabi kerana dalam bab ibadah, solat ni ibadah.
kita ikut template, ikut acuan kerana Nabi lah sebaik-baik petunjuk. Nah, sebab kerja dia untuk nak bawa tunjuk ajar kepada manusia. Yang kita rasa kalau saya baca 4, itu benda tu dah masuk nafsu dah tu. Walaupun nampak baik, kan? Jadi kita dah mula ikut telunjuk hawa nafsu, mula menyelisihi sunnah. Sunnah kata 3, mengapa kita duk kerah? Orang kata panggil kerah, kan? Lebih mengetahui daripada Nabi. Tidak. Dengan kita baca 5 ni kita rasa lebih khusyuk. Tidak. Soalnya bila Nabi kata baca 3, contohlah kan. Jadi baca 3 lah. Bukan bermakna kita ni skema ke apa, tak. Begitulah contoh ya. Tak. Dan ada beberapa bacaan lain. Contoh kata yang saya dah sebutkan tadi daripada Aisyah. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Kan, masa rokok dan juga sujud. Kan. Kita baca hak ni. Ataupun juga pada solat witir. Pada solat witir, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Tak. Allahumma naqqini min khataya ya kama yunqi sabul abyadu minad danas. Kan? Yang tu. Ada disebutkan juga dalam nikah mana dah. Maknanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kan Nabi Aisyah cerita bahawa itulah antara doa iftitah yang sorry, itu doa iftitah. Patut tak jumpa pun. Sorry, itu doa iftitah yang dibaca oleh Nabi. Ini kita sambung nanti selingan lah, nanti kalau ada keperluan kita boleh sambung. Okay, ini bacaan hamdan thayyiban mubarakan fihi dan sebagainya. Jadi kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung pada kuliah kita yang berikutnya. Aku liqouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira, dan kita tasbih tangguhkan dengan tasbih kafarah dan salatul subhanallah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.